رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني ولا حول ولا قوة إلا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. البلد وحكمه قال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع أعرابه. Masuk pada tabiat yang keempat. Tabiat yang keempat yaitu badan. Jadi kita dah bahaskan apa itu tauhid, kita dah bahaskan apa itu Allah, dan kita dah tambahkan apa itu naat. Dan yang ketiga-tiganya termasuk dalam tabiat. Dan ini yang terakhirlah sebelum kita masuk kepada masubat, yaitu badan. Jadi hari ini kita nak tengok apa itu badan dan juga hukum ahkam berkenaan dengan badan. Jadi musannif rahimahullah dia masuk di dalam tubuh cerita hukum dan juga aqsamul badan. Dia tak terangkan apa itu makna badan pada lughah dan apa makna badan pada istilah. Jadi syarah perlu menjelaskan apa makna badan pada lughah dan pada istilah. Dalam matan dia sebut idza ubdila ismun min ismin, apabila dibadalkan isim daripada isim. Apabila digantikan satu isim daripada satu isim yang lain, ataupun fa'il daripada fa'il yang lain, maka pada ketika itu isim yang kedua tu ataupun fa'il yang kedua tu yang didatangkan tu berganti bagi yang pertama tu, dia akan ikut hukum yang pertama. Dia akan ikut hukum yang pertama pada kesemua i'rab dia. Maksudnya kalau yang kita panggil yang pertama tu mubdal minhu dan yang kedua itu apa dia? Apa dia? Badal. Ja'a Zaidun Abuka. Kedua ni kita panggil mubdal minhu. Yang kedua tu mubdal ataupun badan. Baik. Jadi yang kedua tu dia akan ikut yang pertama pada semua i'rab. Kalau rafa' yang pertama rafa', yang kedua pun rafa'. Yang pertama nasab, yang kedua nasab. Yang pertama khafat, yang kedua pun khafat. Yang pertama jazam, yang kedua pun jazam juga. Baik. Cuma dalam kitab ni disebutkan contoh-contoh apa ni badan, aqsamul badan bagi isim. Dan kesemua ni berlaku juga pada fa'il. Kesemua ni berlaku juga pada fa'il. Sebab tu dia kata idza ubdila ismun min ismin au fa'lun min fa'lin. Maknanya badan ni berlaku juga pada fa'il. Bukan saja pada isim. Cuma di sini dia nak terangkan berkenaan dengan apa ni isim dalam ni. Baik. Wa aqulu dan aku kata asyarah rahimahullah al-badalu ma'nahu bil lughah al-iwad. Al-iwad badal dengan mana ganti. Badal dengan mana ganti. Iwad. Sebab tu kita mengaji sebelum ni muslimuna. Nun tu apa dia? Tak muslimun. Sebab apa? Dia kata an-nun tu iwadun anit tanwin.
Nun tu ganti daripada tanwin yang ada pada isim mufrad. Maknanya iwadun ay badalun anit tanwin, ganti daripada tanwin. Dalam tajwid ada mad. Apa? Mak iwad. Mak iwad tu mak badal. Dia orang cari apa munasabah, kenapa diberikan nama tersebut. Semua tu ada kaitan dengan bahasa. Baik. Taqulu, kamu kata dalam bahasa Arab, istabdaltu kaza bi kaza wa abdaltu kaza min kaza. Turidu annaka ista'abtahu minhu. Bila kita cakap dalam bahasa Arab, istabdaltu kaza bi kaza ataupun abdaltu kaza min kaza, maksudnya kamu nak cakap kamu tukarkan sesuatu itu daripada sesuatu. Yang mana tukar badan. Wahwa al-badal istilah nahwi, pada istilah ulama-ulama nahwu, at-tabi'ul maqsud bil hukmi bila wasitatin. Tabi' yang dimaksudkan dengan hukum. Tabi' yang dimaksudkan dengan hukum. Bila wasitah, dengan ketiadaan wasitah. Baik. Kita tengok satu-satu kan. Bila dia kata at-tabi', jadi ini satu perkataan yang luas, di jins. Bila tabi' masuk ataf, masuk taukid, masuk badal juga dalam ni, dan juga masuk na'at. Ini semua buat tabi' kan, kumpulan tabi'. Na'at, ataf, badal dan juga apa dia? Takkid. Empat-empat tu. Lepas tu didatangkan al-maqsudu bil hukmi. Jadi kata al-maqsudu bil hukmi, maka terkeluarlah apa ni, takkid ataupun taukid, terkeluar juga na'at. Terkeluar na'at tak masuk. Sebab na'at dia bukan at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi bila wasitah. Bila kata tabi', maka termasuklah ataf, termasuk ataf, taukid, badal dan juga na'at. Namanya dakhala hadza tafsir apa ni, ataf, taukid, badal dan na'at. Kemudian bila didatangkan al-maqsud bil hukmi, maka kharaja bi qawlihi ini, kharaja bihi taukid dan juga apa? Dan na'at. Kenapa termasuk taukid dan juga na'at? Sebab taukid dan na'at bukannya satu perkataan yang kita datangkan dan itu yang kita maksudkan. Dia sekadar penyempurna sahaja. Dia faham tak? Contohnya anda kata Zaidun al-qa'im. Sifat kan, al-qa'im itu sifat kepada Zaid. Sebenarnya anda nak cakap sebenarnya kita pasal apa? Pasal Zaid. Qa'im ni hanya sifat bagi Zaid je. Kalau kita tak sebut pun tak apa. Dan itu dia sekadar kata penyempurna. Yang maksud dengan hukum yang kita nak sebut cerita dia adalah diri Zaid tu.
pada masalah na'at. Begitu juga pada masalah taukid. Dia bercakap ja'a Zaidun nafsuhu. Nafsu ni bukan al-maksud bil hukum. Al-maksud bil hukum kat Zaid ni, cuma ni kita nak perkuatkan, nak tegaskan perkataan kita, nak elakkan daripada adanya majaz dan selainnya. Lepas tu jadi kata at-tabi', al-maksud bil hukum kedua taukid dan juga na'at. Kemudian dia kata bila wasitah. Dia sebut bila wasitah kharaja bihi al-aqd. Sebab ataf kerana dekat ja'a Zaidun wa Amrun. Sekarang nak sandarkan datang kepada Zaid. Zaid datang. Jadi ana yang nak masukkan Zaid pada hukum. Dan ana masukkan juga Amar. Dan juga Amar datang. Amar datang. Jadi kedua-dua ni maksud. Kata maksud pada hukum. Kita sekarang ni kita hukumkan, kita sandarkan datang kepada Zaid. Dan anda nak sandarkan juga datang ni kepada Amrun. Kedua-dua ni yang anda masukkan. Adapun tadi na'at dengan taukid itu sekadar mukamil saja, penyempurna saja. Jadi di sini at-tabi' al-maksud bil hukum juga ataf ni. Tapi bezanya ataf dengan badan, ataf dengan wasitah. Badan tidak ada wasitah. Ini kan ada wasitah waw, wasitah huruf ataf dengan perantaraan. Dengan perantaraan. Berbeza kalau nak cakap badan, ja'a Zaidun akhuka. Akhuka ni badan bagi Zaid. Ada tak waw? Tak ada waw. Tak ada huruf ataf kan? Tidak ada perantaraan antara mubdal dengan mubdal minhu dengan mubdal. Jadi ini yang dimasukkan dengan badal. At-tabi' al-maksud bil hukum bila wasitah. Yang kita nak masukkan kan kat Zaid ni. Ni yang kita nak maknanya. Ja'a Zaidun akhuka. Ja'a Zaidun akhuka. Maknanya yang kita nak hukum sekarang ni akhuka tu yang datang. Saudara kamu tu yang datang. Yang tu yang kita nak sebenarnya. Ini yang dimaksudkan sebenarnya. Akal tu ar-rahifa sulusahu. Sulusahu. Ini mudah dulu. Yang kita nak masukkan, nak bagi tahu maknanya apa? Ni awal tu kita datangkan dengan satu kata yang agak umum. Jadi datang badan dia menjelaskan keumuman tadi. Akal tu rohih, boleh jadi makan 1/3, boleh jadi makan 2/3, boleh jadi makan semua. Jadi dia kata akal tu rohih pun dia datang sulusahu. 1/3. Seolah-olah nak beritahu akal tu sulusah rohih. Jadi yang dimaksudkan sebenarnya dalam nak cakap di sini ini al-maksud bil hukum. Itu maksudnya at-tabi' al-maksud bil hukum bila wasitah. Faham tak ayat itu? Ataf bayan. Ataf bayan. Jangan Ataf bayan. ataf Bayan. ataf bayan. Kalau yang wasitah tu ataf nasab kan. Ataf nasab. Asli dulu sekali lah. Al-maksud lah. Balik al-maksud.
nyawa sebut dalam Quran. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas. Mula Allah sebut umum atas manusia tu hijjul bait. Buat apa ni? Melakukan haji, merasakan Baitullah untuk melakukan nusuk. Semua alan nas hijjul bait. Lepas tu datangkan man. Man ni badal daripada nas. Wa alan nasi man istata'a ilaihi sabila. Yang wajib tu bukan semua. Man istata'a ilaihi sabila, iaitu orang yang mampu sampai kepadanya. Mampu jalan sampai kepada ni Baitullah al-Haram. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa baca siratal? Jadi apa kat sini? Nak kata atau bukan atau, taukid bukan taukid. Atau dak, taukid pun dak, naat pun tidak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim badal bagi as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim apa ni? Jalan ni. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka-mereka yang kamu kurniakan atas mereka nikmat. Wa hukmuhu, kemudian hukum badal annahu yatba'ul mubdala fi i'rabihi. Badal dia ikut mubdalah, mubdal minhu pada i'rabnya, pada i'rab mubdal minhu tu ala makna annahu in kana al-mubdal minhu marfu'an kana al-badal marfu'an. Ada jelas cara sebut tadi. Nahnu hadara Ibrahim abuka. Telah hadir Ibrahim. Siapa dia Ibrahim tu? Ayah kamu. Kita guna tak bahasa kita? Ada ke kita guna tapi kita tak sedar? Itu Ibrahim Puan saya. Ibrahim Puan. Ibrahim Puan. Ibrahim ayah kamu. Orang kampung dia duk pakai. Kita pun nak pakai lah tapi kita tak sedar. Kita guna tapi kita tak mengaji secara kaedah. Kita tak mengaji secara kaedah. Kita pun ada guna tu, nama dia badal. Hak kedua tu badal. Nak bagi tahu yang datang tu ayah kamu yang datang. Tapi sebut nama tu Ibrahim. Jadi boleh jadi Ibrahim orang ni, boleh jadi Ibrahim kawan ni, ada banyak nama Ibrahim. Jadi agak umum juga. Ibrahim ayah kamu, Ibrahim saudara kamu. Hadara Ibrahimu abuka. Kemudian wa in kana al-mubdalu minhu mansuban kana al-badalu mansuban. Nahnu qabaltu Ibrahima akhaka. Akhaka pasal apa nasab? Sebab dia jadi badal bagi Ibrahim. Taufik bukan taufik dah. Na'at pun tak jadi na'at dah itu. Ini jadi badal. Wa in kana al-mubdalu minhu mahfudan kana al-badalu mahfudan. Nahu a'jabatni akhlaqu Muhammadin khalika. A'jabatni akhlaqu Muhammadin khalika. Khalika tu jadi badal bagi Muhammad. A'jabat mengagumkan aku oleh akhlak Muhammad, iaitu pak saudara kamu, ayah saudara kamu. Kemudian
Wa in kana al-mubdalu minhu majzuman kana al-badalu majzuman. Nahnu man yashkur rabbahu yasjud lahu yafuz. Man yashkur rabbahu yasjud lahu yafuz. Mana ni? Yasjud tu badal bagi yashkur. Yasjud badal bagi apa ni? Yashkur. So kita tengok yang save dulu. Kita tengok yang save dulu. Baik, anwa'ul badal. Semua ni dia bagi contoh lah, tapi kat lagi anwa' badal semuanya contoh-contoh bagi save. Dan empat-empat ini juga berlaku pada fi'il. Baik, anwa'ul badal. Ini istilah badal ataupun bahagian-bahagian badal. Qala wa huwa ala arba'ati aqsamin, badalul syai'i min asy-syai' wa badalul ba'di min al-kull wa badalul ihtimali wa badalul ghalati. Nahu qawlika qama Zaidun akhuka wa akaltu raghifa sulusahu wa nafa'ani Zaidun ilmuhu wa ra'aitu Zaidan al-farsa aradta an taqula al-farsa fa qaditta fa abdalta Zaidan minhu. Wa aqulu, kata aku syarat, al-badalu ala arba'ati anwa'. An-naw'ul awwal, naw' yang pertama, badalul kull minal kull. Yang pertama nama dia badal kull minal kull. Dalam tu sebut badal syai' minal syai'. Maksudnya badal syai' minal syai' adalah badal kull minal kull. Wa yusamma al-badal al-mutabiq. Dinamakan juga badal mutabiq. Sebut dalam apa ni apa dalam Al-Fiqh sebut badal mutabiq. Sama lah badal mutabiq, badal kull minal kull sama. Mutabiq maknanya apa dia? Mutabiq mana? Yang mengikut, yang selari, yang sama, yang muafiq. Sebab mubdal dengan badal tu benda sama. Mubdal minhu tu adalah badal, badal tu adalah mubdal minhu. Mubdal minhu adalah badal, badal tu adalah mubdal minhu. Sebab tu dhabit dia kata apa sini? Wa dhabituhu, dan dhabit badal kull minal kull ni ataupun dhabit naw' yang pertama ni iaitu badal kull minal kull. Maknanya kita nak apa ni, nak kata apa dhabit ni? Kita nak tahu badal ni badal naw' yang mana. Kita nak tahu badal ni badal kull minal kull ni macam mana. Ini dhabit dia. Kita nak sebut. Ini ketentuan dia. Penentu yang mana badal tu adalah badal kull minal kull. An yakuna al-badalu ainal mubdal minhu. Dia kata badal tu merupakan ain diri mubdal minhu. Mubdal tu badal tu adalah ain mubdal minhu. Contoh lagi apa? Zarani Muhammadun ammuka, telah menziarahi akan datu Muhammad, ayah saudara kamu ataupun ayah menakan kamu. Jadi ammuka itu adalah Muhammad. Muhammad itu adalah ammuka. Jadi kena pada diri yang sama. Siap boleh buat mubtada khabar. Muhammad ammuka, ammuka Muhammad. Berdua boleh, busi-busi ikut mana pun boleh buat mubtada khabar. Itu dhabit. Dhabit nak kenal badal tu badal kull minal kull. Dia ain yang sama. Badal merupakan ain mubdal minhu. Baik. An-naw' tsani, jenis yang kedua, badalul ba'di minal kull. Badal ba' minal kull. Tadi badal kull minal kull. Tadi badal kull minal kull. Sekarang ni badal ba' minal kull. Sebahagian daripada satu bahagian daripada satu benda yang apa nak cakap ialah kull. Satu bahagian daripada keseluruhan semuanya.
Wa dhabituhu an yakuna al-badalu juz'an min al-mubdal minhu. Dobit nak kenal badal bab min al-kul adalah badal merupakan satu juzuk daripada mubdal minhu. Contoh yang dia bagi apa tadi kita baca, akal tu raghiba sulusahu. Aku telah memakan roti 1/3. 1/3 tu sebahagian daripada roti. Kalau dia kata aku makan 1 luqmah saja, dikira sebagai bak mikul lah. Dia makan 1 luqmah, 1 suapan je. Dia kira juga, walaupun tak sampai separuh. Walaupun tak sampai separuh, walaupun dia makan sikit je pun, sebab sikit tu terbenar dalam bab sebahagian. Terbenar dalam sebahagian. Sawa'un akana aqalla minal baqi am musawiyan lahu. Sawa'un akana aqalla minal baqi am musawiyan lahu am akthar minhu. Sawa'un akana domain kembali kepada mana tu? Ha? Kemudian minhu. Nanti ni. Badan. Ha? Badan. Kalau nak letak kepada kemudian minhu, kena tengok mana. Sini nak letak pada badan. Sama ada akanan badalu lebih sedikit daripada baki apa ni, akal tu rohiba sulusan 1/3. Maknanya dia lebih sedikit daripada baki. Baki dia 2/3. Faham? Sawa'un akanan badalu tu aqalla minal baqi, aqall minal baqi daripada muddan minhu, am musawiyan lahu, ataupun badal tu sama banyak dengan muddan minhu. Contohnya akatu raghiban nisbahu. Jadi dia makan roti separuh, ada baki lagi separuh. Am aksara minhu, ataupun badal tu lebih banyak daripada yang baki. Contohnya akatu raghiban sulusaihi. Aku telah makan roti 2/3, maka baki dia 1/3. Baki lagi sedikit. Nahwu hafiztul Qur'ana sulusahu. Aku telah menghafal Quran 1/3-nya. 1 Quran tadi kan agak umum. Okey, baik Quran 1/3 ke 2/3 ke 1 juzuk ke. Jadi agak umum. Jadi untuk menjelaskan keumuman tersebut, maka didatangkan dengan badan. Maksud terjemah iaitu 1/3 Al-Quran. Atau au nisbahu, ini hafiztul Qur'ana nisbahu, telah menghafal Quran separuhnya, iaitu separuh Al-Quran. Ataupun sulusaihi, atau aku telah menghafal Quran 2/3-nya, 2/3 Al-Quran. Wa yajibu bi hadzal naw' an yudafa ila dhamirin a'idin ila al-mudani minhu kama ra'aita. Dan wajib pada naw' yang kedua ni, hadzal naw' ay an-naw' isani, pada bab min al-kulli, wajib bahawa diidafatkan, diidafatkan ia kepada dhamir. Badal tu lah, pada badal, diidafatkan ia kepada dhamir, yang dhamir tersebut a'idin, kembali kepada muddan itu. Kama ra'aita hafizul Quran sulusahu, pada dhamir tu kembali kepada
Hafidhul Qur'ana niswahu, ada domain hu kembali kepada Al-Quran. Akaltu rawi fasulusahu, sulusahu ada domain kembali kepada rawi. Kalau badal kul minal kul tak perlu, sebab badal itu merupakan ain mudah min mudah. Baik, an-naw' tsani, an-naw' tsalis. Naw' yang ketiga, badalul istimal. Badal istimal. Istimal ni maksudnya melengkapi ataupun merangkumi. Itu makna bahasa adalah. Tapi apa maksud dengan badal istimal di sini kita tengok dah. Kita tengok dan apa dhabit dia. Wa dhabituhu an yakuna bainal badali wal mubdali minhu irtibatun bi ghairil kulliyah wal juz'iyyah. Irtibatun jadi apa? Anda baca irtibatun itu ya. Jadi apa? Sini. Saya pun khabar ya. Bainal badal wal mubdal minhu. Khabar apa tu? Bagi masuk dalam jadi ada khabar apa? Sibih tu. Wa dhabituhu dhabit badal istimal ni an yakuna bainal badal wal mubdal minhu, antara badal dan mubdal minhu tu ada irtibat, ada ikatan ataupun ada sangkut paut. Dia ada sangkut paut, tapi sangkut paut ni bi ghairil kulliyah wal juz'iyyah. Bukan sangkut paut kulli dengan juz'i macam tadi. Macam hal yang kedua, bab minal kul kan ada sangkut paut kan. Tapi sangkut paut tersebut ada sangkut paut juzuk dengan mana? Juzuk kul. Masa kita juzuk tu juzuk lah ya. Sebagian bahagian daripada satu yang penuh kul. Faham kan? Ada sebut kul. Maknanya satu roti itu kul. Satu per 3 tu juzuk. Faham kan? Baik tu. Sekarang ni dia kata dhabit dekat badal istimal ni. Badal dengan mubdal minhu tu ada irtibat, ada sangkut paut, ada ikatan. Tapi ikatan dia bukan macam ikatan yang naw' yang kedua tadi. Naw' yang kedua tadi irtibat dia antara juzuk dengan kul. Boleh faham? Kita tengok contoh. Dengan makna apa? Dengan makna badal tu bukan juzuk daripada mubdal minhu. Dekat badal istimal ni, badal tu bukan juzuk mubdal minhu, sebab dia tak ada kaitan juzuk dengan kulli. Kita tengok contoh ya. Tengok contoh belah syawab. Yang ni pun sama juga, kena ada domain. Wa yajibu fihi idafatul badali ila dhamirin a'idin ila al-mubdali minhu aidan. Nahwu a'jabatnil jariyatu hadisuha. Mengagumkan aku oleh jariyah tu. Bukan jariyah tu, hadisuha. Dia punya apa ni, perkataan dia, cakapan dia, hadisuha. Baik nak tanya, hadis tu perkataan ni satu juzuk ke bagi jariyah? Bukan satu juzuk kan? Tapi ada kaitan tak? Ada kaitan. Itu maksud dia, kaitan dia bukan juzuk dengan kul, tapi cuma ada irtibat selain daripada juzuk dengan kul. Tengok yang kedua pula. Wa nafa'anil ustadu, telah memberi manfaat kepada aku, telah memberi manfaat akan aku oleh ustaz. Baik, jadi orang pun kata umum, ustaz tu bagi manfaat dari segi apa? Akhlak dia ke, ilmu dia ke, amalan dia ke, ataupun hal dia ke. Jadi masih ada umum, kita tertanya-tanya lagi. Boleh jadi ada orang tertanya-tanya. Jadi kita datangkan akhlak, aku semua akhlak ni, elok akhlaknya, baik akhlaknya. Maksudnya dia tak bagi faedah dari segi ilmu, tapi dia bagi faedah dari segi baik akhlak. Okay. Soalan, adakah husnul akhlak tu satu juzuk daripada diri apa di ustaz? Satu juzuk daripada dia kan? Juzuk
dia ada tangan, kaki, mata, hidung. Itu juzuk dia. Itu juzuk ustaz. Individu seseorang tu, zat seseorang tu, zat ustaz tu. Adapun husnul akhlak tu ada kaitan, tapi bukan satu juzuk daripada ustaz. Itu dinamakan badan ijtimal. Dia bagi surah ni, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid bagi manfaat kepada aku. Apa dia bagi manfaat apa? Nafa'ani Zaidun maluhu. Nafa'ani Suyuti ilmu lah. Indomie. Bodoh baik. Jadi ada kaitan, tapi bukan satu juzuk. Nafa'ani Zaidun maluhu ataupun apa ni ilmuhu. Jadi benda tu bukan satu juzuk dengan apa ni Zaidun, tapi ada kaitan, irtibat. Dan irtibat tu bukannya irtibat juzuk dengan kul. Bukannya irtibat bahagian satu juzuk benda dengan satu benda. Yang keempat, faham tak itu? Akhlak mudah hilang. Dan dia tu mudah hilang, dia ajar majrur. Yang ikut husnu tu je. Husnu. Macam yang ikut tu husnu. Husnu akhlak tu lah, tapi pada satu perkataan. Perkataan yang tersusuk daripada mudah dan mudah hilang. Jadi mudah hilang tu tak boleh menyokong majrur. Hidup berarti ikut pada jadiah. Ha tu mudah hilang. Husnu mudah, akhlak tu mudah hilang. Dan dia juga mudah. Dhamir ha mudah hilang. Macam akhlak jadi mudah hilang. Jadi ini orang panggil apa? Husnu akhlak ini orang panggil idafat sifat kepada mausuf. Idafat sifat kepada mausuf. Jadi pada sebelum itu mudah minggu. Ini orang panggil idafat sifat kepada mausuf. Husnu bukan husnul khuluq ataupun husnul akhlak. Akhlak tu jamak bagi khuluq. Sebenarnya baik ini sifat bagi siapa? Kita nak sifat, kita nak kata baik. Baik ni sifat. Yang bersifat dengan baik ni siapa? Al-khuluq ni. Sebabnya al-khuluqul hasan. Ini sebabnya al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Akhlak yang baik, tapi bila kita tukar, maknanya kita ke depan, kita tak pakai dalam apa di sifat ni. Akan jadi husnu, ambil masdar. Husnu, khuluq ni jadi khuluq tidak. Ini yang beda. Maka dipanggil idafat sifat. Sebab ni asal sifat kepada mausuf. Ini mausuf kan bentuknya. Ini mausuf, yang ini sifat. Tapi kita tukar umur ke depan. Jadi yang panggil idafat sifat kepada mausuf. Tukar sifat kepada mausuf. Lepas tu contoh, ada orang panggil idafat idafat fa'il, idafat masdar kepada fa'il. Ada juga kembali idafat tadi idafat sifat kepada mausuf.
Terkadang idhofat mausuf kepada sifat. Contoh sebab idhofat ni ada idhofat fa'il kepada idhofat masdar kepada fa'il, idhofat masdar kepada maf'ul. Sebab tu ada satu mensyur buat soalan ma hukum ma hukum dzikri mar'ah. Hukum dia. Faham ni? Sunnah. Dah faham dah kan? Faham kan? Anak tu ni faham kan? Bagi apa hukum dia? Boleh ke? Haram ke? Sunat ke? Sendiri. Ha? Ada bisa? Ha? Apa dia? Mana? Itu dia tak tahu. Ha? Jawab. Masuk ke soalan ni. Ha? Tak, apa jawapan dia? Ma hukumu dzikri mar'ah. Terangkan dulu. Ustaz. Tak tahu. Tak bisa tengok perempuan pelan. Okey. Ni apa dalam nanti semula ada orang apa? Syekh. Orang tanya Syekh ni dia kata ma hukumu dzikri mar'ah. Lepas tu dia nak jawab tak baik. Dia tanya Sedangkan masdar, kiranya masdar diidhofahkan kepada fa'il, maka waktu itu maksud dia akan menjadi apa hukum sembelihan wanita. Wanita yang sembelih fa'il. Tapi kalau masdar diidhofahkan kepada maf'ul, maksud dia apa hukum sembelih wanita. Faham tak? Di sini ada dua ihtimal. Zabul mar'ah ni idhofat masdar kepada fa'il ke idhofat masdar kepada maf'ul? Makna berbeza. Sama rupa. Apa hukum sembelihan wanita? Maknanya wanita tu fa'il, dia yang menyembelih. Hukum ni boleh harus. Tapi kalau ma hukum zabul mar'ah, apa hukum sembelih perempuan? Hukum ni haram. Kalau mar'ah menjadi maf'ul, ini orang panggil idhofat masdar kepada fa'il atau maf'ul. Kedua boleh. Ini yang pasal tadi balik bawah tadi tanya kan. Kata apa ni? Keluar sikit dalam untuk husnu akhlaqihi. Akhlaqi itu kita balik bawah ana dekat sebab idhofah. Jadi sebab balik bawah ni ada tiga sebab. Sebab apa ni? Satu kalimat tu majrur ada tiga sebab. Boleh kan? Ha? Sebab tu terkumpul pada sini ada Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Yang pertama dengan sebab huruf jar. Ha? Yang kedua dengan sebab idhofah.
Dan yang ketiga dengan sebab Syafir. Sama ada di hafid ya, ataupun dengan sebab biji rofa, ataupun dengan sebab tabariyah. Tiga-tiga itu terkumpul pada basmalah. Ini yang menyebabkan sesuatu itu majrur. Kata itu majrur. Baik. An-naw' rabi' badalul ghalati. Nak yang keempat badal ghalat. Badal ghalat, badan tersilap. Badan tersilap. So mudah terjemah macam itulah, badan ghalat, badan silap. Wa hadha an-naw' ala salasati afrubin. Ada tiga, bagi pula pada tiga. Nak yang keempat ni terbagi pula kepada tiga. Yang pertama badalul bada', yang kedua badalul nisyan, yang ketiga tu lah baru badalul ghalat. Dia dekat-dekat je, tapi ada beza. Dengan contoh nampak insya-Allah. Ada tiga contoh. Yang pertama badalul bada'. Dhabit dia wa dhabituhu, dhabit badal bada' ni. Nampak? Sebelum anda masuk situ, terangkan apa yang dalam matan tu sebut apa? Badan ghalat dia kata ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku lihat Zaid. Aku nampak Zaid. Lepas tu faras. Aku lihat Zaid, lepas tu faras kuda kan? Kuda. Dia kata aradta an taqula al-farasa fa ghalibta. Ni masalah orang kata salah mulut. Sabukul kalam. Saya tadi. Dia tu orang tua kata salah mulut kan. Nak tersasul. Boleh juga. Tersasul, nak sebut sesuatu kalimat tetapi tersebut kalimat yang lain. Dia nak sebut faras tapi tersebut Zaid. Ra'aitu Zaidan, dia nak kata dia nampak kuda tapi dia tersasul tersebut Zaid. Jadi dia tukar tempat. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Itu badan ghalat. Badan ghalat hak ketiga. Hak tu yang ketiga, hak tu dah masuk dia. Jadi ada dua lagi. Apa beza yang satu ni dengan dua lagi? Badan bada' dengan badan nisyan. Baik. Tengok yang pertama. Badalul bada'. Wa dhabituhu. Dhabit badan bada' ni. An tafsida syai'an. Bahawasanya kamu kosakkan sesuatu, fataku lahu, lalu kamu katakannya. Kamu kosakkan sesuatu, lalu kamu kata. Apa yang kamu kosakkan tu? Sesuatu yang kamu kosakkan tu. Kemudian kemudian nyata summa yadhharu laka anna ghairahu afdalu minhu. Kemudian nyata bagi kamu bahawasanya selain daripada sesuatu yang kamu kosakkan tu lebih afdal daripada sesuatu yang dikosakkan itu. Dia faham? Kemudian nyata bagi kamu bahawasanya selain daripada yang kamu kosakkan tu, lain daripada yang apa ni, contohnya lain daripada yang anda sebut tu lebih afdal daripada apa yang anda sebut. Maka anda pun ketika tu bata'dilu ilaihi, adalah yang dilu ila maknanya berpaling kepada. Dia pun berpaling dah, maknanya kita baiki semula. Dengan berpaling dengan makna memilih apa yang lebih afdal. Kita tukarlah. Wa dzalika kama law qulta hadhihi jariyatu badrun. Hadhihi jariyatu badrun. Jadi dia kata jariyah ni nak bagi tahu cantiknya dia kata badrun. Ai kal badri. Tapi dia hazaf dah. Apa ni adat tashbih.
Tasbih apa? Tasbih apa? Tasbih balik. Hadhihi jariyatu badrun. Summa qulta ba'da dzalika syamsun. Lepas tu, lepas disebut badrun, jariyah ni bulan purnama. Lepas tu dia nampak asalnya matahari lebih lebih afdal daripada badrun. Matahari ni bercahaya, semuanya bersinar-sinar. Jadi dia pun tukar hadhihi jariyatu badrun syamsun. Jadi yang kedua tu ini yang disebut badak dengan nyata, badak yabdu. Badak dengan mana nyata. Maka if'al ma badalak. Buat apa yang kamu suka, apa yang nyata kamu yang kamu nak buat. Jadi ditukar ada sesuatu benda lafaz yang rasa dia lebih afdal. Datang tengok sahabat-sahabat dia main apa ni, belajar lah orang ngaji. Dia kata ra'aitu talabatul ilm ala ulama. Dia umum ni pula tukar. Yang kedua badal nisyan. Terima badal nisyan ni nisyan lupa lah. Tapi nampak daripada contoh dia bagi daripada tinggalkan. Badal tinggal. Ada tinggal yang pertama yang disebut selepas kita berpaling kepada lafaz yang kedua. Tengok contoh dia. Wa dhabitu anta bani kalamaka fil awal ala dhammi. Kamu binakan perkataan kamu pada kali yang pertama tu ala dhammi, atas zon. Memang kita kosokkan, kita dah sebut dah. Kita sebut nak cakap sesuatu perkataan tu, tapi dibina di atas zon. Dia bagi contoh sini, kita nampak sesuatu syabah. Syabah ni nampak Syabah tu orang panggil tu bahasa Arab. Maksudnya nampak macam bayang daripada jauh. Maka dia ingat manusia. Rupanya bukan manusia. Sampai dekat barulah apa ni zahir itu bukan manusia. Jadi dia tukar. Itu dia kata ala zon anta baniya kalamaka fil awal ala dhammi. Ra'aitu insanan. Jadi sebab dia nampak dia jauh bayang macam manusia, dia pun cakap ra'aitu insanan, aku tengok manusia. Summa ta'lamu khata'ahu. Kemudian kamu tahu silapnya. Bukan manusia. Rupanya orang lain. Jadi kita pun cepat-cepat tukar. Fata'lidu anhu. Maka kamu berpaling daripada. Tadi berpaling kepada ni an. Beza. Tengok huruf jar dia tadi ila, yang ni an. Maka kamu berpaling daripadanya. Contoh dia kama law ra'aita syabahan. Sebenarnya kamu lihat syabah, bayangan lah daripada jauh. Nampak apa ni bayang daripada jauh. Nampak ini bangunan tahu insanan. Maka kamu sangkakan ianya syabah itu insanan. Fakulta, maka kamu kata la ra'aitu insanan. Summa qarba minka. Syabah tadi dekat daripada kamu. Fawajah tahu farasan. Maka kamu dapati yang syabah yang tadi kita ingat insan tu rupanya farasan. Sudah fakulta farasan. Maka kamu pun kata faras. Ini dinamakan badal nisyan.
tu dia buat dah. Tu kena dia orang duk kata dia. Bagi dia bermi. Duk main dengan dia rasa macam contohnya anak nampak daripada jauh ni. Kata, ni ingat apa ni Roai tu bulan nama dia. Lepas tu dia punya orang lain. Apa ni Roai tu baru ni. Pokoknya antah dekat nama dia bersama ni. Dekat-dekat lah. Jadi tu Kurang dengan dia lah. Yang banyak buat lah. Maksud kau tak? Dia tu bagus lah. Dia cepat ngaji. Cepat ngaji. Nampak kalimat kat kedai-kedai apa orang tulis. Ajak dia kata tulis cari kalimat. Dia rajin lah. Lepas tu dia rajin orang Sudan. Orang Sudan tu dia cakap. Dari segi kat hidup tu dah. Tapi dari segi cakap tu Masya Allah dia berani ya. Sembang dengan orang Malaysia. Orang dia buat kawan kepada tepuk-tepuk. Ha? Malaysia betul. Nepok ke? Ya, dia besar. Ya, cuma sembunyi lah. Tuan mula-mula ni ngaji, tuan bawa ketak tulis. Tengok kedai-kedai apa kan tulis. Ada cari lah kau. Tak jumpa tanya orang pula. Lalu kita dapat kalimat. Ada orang kata apa, ada pen selalu. Tersilah. Kita ni nak perang kita tu lah. Kita berperang kita bawa kita punya senjata. Macam film ngaji tak bawa pen tu. Kalau ada orang kata apa, turun ke medan tanpa senjata. Tak bawa pedang. Ya Allah, lepas tu bab mansubatil asma. Ini kata saya. Ada pelan? Ada. Ha? Mana tak cari? Badalul ghalati wa dhabituhu an turida kalaman. Fayasbiqu lisanuka. Kamu inginkan satu perkataan, satu kalam, lalu apa ni sabqul lisan, kata tersasul tadi lah, terdahulu lisan laju sangat. Fayas anturi dakalaman fayasbiqu lisanuka ila ghairihi. Wa ba'da nutqi ta'dilu ila ma aradta awwala. Nahu ra'aitu Muhammadan al-Farsa. Kamu ingin satu kalam, lalu orang kata tersasul kepada satu perkataan yang lain. Maka selepas kamu bertutur itu tersasul tak tu? Kamu bertutur ta'dilu ila ma ra'aita awwalan. Kamu pun berpaling kepada. Ini ta'dilu ila. Kamu berpaling, kita pergi kepada kalimat tu. Yang kedua tadi kita berpaling daripada, kita tinggalkan kalimat yang kita sebut tu. Yang ni tak, kita pergi kepada kalimat yang hak kedua ni. Hak tu yang kita nak. Ta'dilu ila ma aradta awwalan. Nahu ra'aitu Muhammadan al-Farsa. Aku telah melihat Muhammad al-Fars. Dia nak cakap al-Faras, tapi dia tersedak tersebut Muhammad.
salah lidah. Mansubatul asma. Adadul mansubat wa amthilatuha. Bilangan-bilangan mansubat dan contoh-contohnya. Ini kita baca aja. Qala al-mansubatu 15. Dia kata mansubat ada 15. Wa hiya al-maf'ul bih wal masdaru wa dharful zaman wa dharful makan wal hal wal tamyiz wal mustasna wasmula wal munada wal maf'ul min ajlihi wal maf'ul ma'ah wa khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha wa tabi'u lil mansub wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal 'atfu wal tawkid wal badal. Baik. Jadi mansubat ada 15. Kita dah habis daripada bahagian yang pertama, iaitu marfu'an. Jadi musannif rahimahullah dia susun kitab dia dimulakan dengan marfu'an dulu. Disebut marfu'an ada apa? Marfu'an tu sab'atun, ada 7. Kemudian disebut mansubat. Lepas habis mansubat ni baru dah masuk maf'ulun. Cuma tak banyak orang minta dah. Ringkas, padat, tapi penuh dengan isiah. Dia sebut selepas dia sebut apa ni alamatul i'rab, lepas tu dia bahaskan dulu fi'il dulu. Al-af'alu salah satu. Lepas tu ada amil-amil nasab, bahaskan amil-amil nasab dan juga amil-amil jazam, masuk perbahasan asma, isim. Sebab perbahasan asma ni panjang. Jadi sepatutnya nak didahulukan isim dululah. Tapi didahulukan fi'il dulu sebab perbahasan fi'il ni tak panjang, isim panjang. Jadi bahas isim dulu dan dibahas pula apa ni yang didahulukan adalah marfu'an, kemudian mansubat, kemudian maf'ulun. Ini ingat marfu'an ada 7, mansubat ada 15. Itu last sekali maf'ulun. Jadi kita sampai yang kedua dah ni. Yang kedua perbicaraan isim iaitu mansubatul asma. Nanti selepas habis ni apa ni kita masuk pula maf'ulun. Kemudian dia kata al-mansubat ada 15. Maf'ul bih wal masdar wa qirar wa zarful zaman wa zarful makan wal hal wa tamyiz wal mustasna wasmula wal munada wal maf'ul min ajli wal maf'ul ma'ah wa khabaru kana wa akhawatiha wa wasmu inna wa akhawatiha. Kemudian wa tabi'u lil mansub. Ada berapa belah? Ada berapa belah? Dah 15. 15. Betul kan 15? Mana 15? Dia 15. Kalau kita tengok dalam ni, dia kira dapat 15. Dia kira dapat 15. Dia kira dapat 15 macam mana? Yang saya ingat ada zoraf zaman dengan zoraf makan, itu kira 2. Dalam ni lah syarat kita ni. Maf'ul bih 1, masdar 2, zoraf zaman 3, zoraf makan 4, hal 5, tamyiz 6, mustasna 7, isim 8, munada 9, maf'ul min ajli 10, maf'ul ma'ah 11, khabar kana 12, isim inna 13. Bukan pula zaraf zaman dengan zaraf makan kira 1, bukan kira 2, kira 1. Maf'ul bih 1, masdar 2, zaraf zaman dengan zaraf makan tu 3, hal 4, tamyiz 5, mustasna 6, isim 7, munada 8, maf'ul min ajli 9, maf'ul ma'ah 10. Lepas tu mana pula khabar kana wa akhawatiha wa su'ina wa akhawatiha. Terus dia tabik keempat. Khabar kana dan isim inna kias tadi. Lepas tu kira sekali dapat 15. Ini kira sekali. Kana wa akhawatiha dan inna akhawatiha kira sekali. Lepas tu tabik ada 4.
dikira 4. Tiap-tiap satu tu dikira 1. Tapi kalau dikira apa ni tabe' tu dikira 1 1 1, maka tak sama macam dikira kat maf'ul tadi. Faham tak? Maf'ul tadi ada 7. Maf'ul apa dia? Apa dia maf'ul? Atau mubtada. Lepas tu khabar. Lepas tu fa'il. Maf'ul adalah jenis sama fa'iluhu. Lepas tu ismu inna wa akhwatiha. Lepas tu khabar inna wa akhwatiha. Lepas tu tabe' di apa ni di maf'ul. Ada hak ni 4 ni dikira 1 tabe' tu. Jadi tak sama dengan dikira kat sini. Tabe' tu kira 1 1 1 1. Lepas tu sebagian ulama kata satu lagi zonan tu. Satu lagi zonan tu. Dan sebahagian syurah disebut, dia kata didapati di dalam nuskah muallif ni lah yang ada zonan tu. Boleh jadi dia terlupa, dia satu lagi, kemudian dia tulis pula satu lagi. Jadi didapati dalam sebahagian nuskah dia ada zonan tu. Wallahu a'lam. Ini kita akan bahaskan satu nanti insya-Allah. Subhanallah.